Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Saya harap kamu semua berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya, supaya dapat kita meneruskan pembelajaran dari rumah. Dan cikgu harap juga kamu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, supaya kamu tidak ketinggalan. Baik murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini dalam bahasa Melayu tahun 3. Tajuk kita pada hari ini ialah ayat tunggal. Tajuknya ialah ayat tunggal. Jadi dalam buku teks kamu boleh rujuk buku teks jilid 2 muka surat 30. Buku teks bahasa Melayu jilid 2 muka surat 30, iaitu dengan tajuk yang terdapat dalam buku teks kamu tu ialah sisa elektronik. Sisa elektronik. Yang dimasukkan dengan sisa elektronik ni ialah bahan buangan daripada peralatan elektronik. Contoh peralatan elektronik ialah komputer, telefon, periuk nasi, alat mainan dan sebagainya lah. Jadi sisa itu ialah bahan yang tidak digunakan lagi lah. Jadi mungkin alatan-alatan tadi telah rosak dan tidak boleh digunakan lagi, maka ianya menjadi sisa elektronik, dinamakan sisa elektronik. Dan sisa elektronik ini juga perlu diuruskan dengan baik, supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi tajuk kita hari ini ialah sisa elektronik, iaitu ayat tunggal. Sebelum itu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Contohnya subjek dia, contohnya mereka, Cikgu Hanif, Ali, dia dan sebagainya lah. Itu subjek. Kalau contoh predikat pula, contohnya mengumpulkan peralatan elektrik. Mereka mengumpulkan peralatan elektrik. Cikgu hadir guru mata pelajaran bahasa Melayu. Itu contoh ayat tunggal. Dan untuk makluman murid-murid juga, ayat tunggal ini juga dikenali sebagai ayat mudah. Sebab ayatnya sangat mudah, tidak terlalu panjang. Itu maksud ayat tunggal. Jadi dalam buku teks kamu itu, itu di bawah tajuk sisa elektronik, kita lihat gambar yang pertama dalam buku teks kamu itu. Kamu lihat di sini ini program lestarikan alam lah. Ini contoh peralatan elektronik yang tidak digunakan lagi lah. Kita lihat apakah ceritanya. Nabila menghadiri program lestarikan alam. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Jadi Nabila ni dia pergi menghadiri program lestarikan alam. Kemudian dia telah dia dalam program tersebut
Dia telah diberi penerangan lah tentang sisa elektronik ini. Cara-cara untuk melupuskan, menghapuskan sisa elektronik. Ya. Jadi kalau kamu lihat dalam ayat ini ya, Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Ini merupakan ayat tunggal. Contoh ayat tunggal sebab ada subjek dan ada predikat. Subjek dia ialah Nabila, predikat dia menghadiri program Lestarikan Alam. Kemudian dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Okey, itu gambar yang pertama. Kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, kalau kamu lihat di sini, gambar Nabila sedang mengedarkan sesuatu kepada kawan-kawannya. Perkataan yang diberi ialah mengedarkan. Jadi, Nabila mengedarkan brosur, e-sisa. Ni, brosur, brosur, e-sisa. Apakah yang dimaksudkan dengan e-sisa? Ialah satu kaedah pengumpulan sisa-sisa elektronik. Contoh sama juga, contohnya macam tapak pelupusan sampah. Jadi e-sisa inilah satu kaedah pengumpulan sisa-sisa elektronik yang cikgu beritahu tadi. Kalau laptop dah tak guna lagi, dah rosak, alat permainan dah rosak dan sebagainya, harus dikumpulkan di satu tempat yang disediakan. Mungkin di tempat kita ada disediakan tempat pengumpulan sisa elektronik ini. Ini nama dia e-sisa. Jadi Nabila mengedarkan brosur e-sisa. Sebab tadi dia dah pergi menghadiri program dengan mula-mula gambar mula tu program Lestarikan Alam. Baik. Ini ialah gambar yang ketiga. Kita lihat di sini masing-masing membawa alatan elektronik yang sudah rosak lah, yang tidak digunakan lagi, untuk dikumpulkan di suatu tempat. Di satu tempat. Perkataan yang diberi ialah membawa. Sebelum tu cikgu nak terangkan yang tadi yang gambar yang kedua tadi. Nabila mengedarkan brosur e-sisa. Ini ialah contoh ayat tunggal. Sebab ada subjek Nabila dan predikat dia mengedarkan brosur e-sisa. Itu contoh ayat tunggal. Jadi, apakah ayat yang sesuai untuk dibuat berdasarkan gambar ini? Fatin datang ke rumah Nabila. Dia membawa alat permainan. Yang dalam buku teks kamu tu, yang pegang alat permainan itu ialah Fatin. Alat permainan dia sudah rosak. Alat permainannya telah rosak. Fatin datang ke rumah Nabila. Fatin ni ialah subjek, datang ke rumah Nabila ialah predikat. Ini ayat tunggal. Dia membawa alat permainan. Ini pun ayat tunggal. Ada dia punya subjek, ada predikat. Alat permainannya telah rosak. Saiful pula membawa radio. Dalam buku teks kamu tu ada ditunjukkan seorang budak membawa radio. Tu Saiful lah tu. Radionya juga telah rosak.
Jiwa berdiri di hadapan pintu. Dia membawa komputer riba. Komputer riba ni dalam bahasa Inggeris ni laptop, ya. Laptop. Okay. Dia membawa komputer riba. Nabila mengumpulkan barang elektronik tersebut di rumahnya. Jadi pengumpulan barang-barang elektronik yang telah rosak tadi dilakukan di rumah Nabila. Ya. Itu semua yang mereka bawa tadi itu ialah peralatan elektronik. Jadi disebabkan semuanya sudah rosak, dia telah menjadi sisa elektronik dan perlu dikumpulkan di satu tempat untuk dilupuskan ataupun untuk dikitar semula. Kitar semula ni maksudnya digunakan semula. Mungkin ada komponen-komponen elektronik tersebut boleh digunakan semula, dikitar semula. Jadi kalau kita ada barang-barang elektronik tersebut, jangan dibuang di merata-rata tempat, sebab ia akan mencemarkan alam sekitar. Okay, itu tadi apa yang terdapat dalam buku teks kamu. Jadi untuk tugasan pada hari ini ialah kamu lihat buku aktiviti, buku aktiviti jilid 2, buku aktiviti bahasa Melayu jilid 2, muka surat 34. Okey. Di sini pun kamu diminta membina ayat tunggal. Bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan. Okey. Tajuk dia ialah amalan mesra alam di rumah. Okey. Kamu diberi gambar dan juga diberi perkataan untuk membina ayat. Okey, contoh gambar yang pertama ini, gambar orang sedang mencuci cermin, mencuci cermin. Perkataan yang diberi mencuci cermin. Jadi contoh ayat dia dah diberi dalam buku aktiviti kamu tu. Wan Zaleha mencuci cermin dengan, kamu kena sambung di sini dengan apa? Biasanya orang cuci cermin ini dengan menggunakan, kalau cermin tu nak nampak bersih, sebaiknya gunakan kertas surat khabar. Menggunakan surat khabar lah, lebih baik. Sebab kertas surat khabar itu mengandungi karbon yang boleh membersihkan cermin. Okey. Kemudian gambar yang kedua ni. Seseorang sedang memegang botol plastik. Ayat yang diberi ini menggunakan semula, kemudian kamu kena sambung. Cik Ismail apa? Dan gambar yang ketiga ni, menggunakan beg mesra alam. Biasanya nak pergi ke mana gunakan beg mesra alam ini? Okey, yang keempat, gambar yang ini, perkataan yang diberi menjual semula. Apakah yang dijual? Tengok gambar tu, apakah yang dijual? Okey, yang kelima, gambar ini, perkataan yang diberi tidak menggunakan. Gambar kat tengah-tengah ni gambar apa? Okey. Jadi kamu bina ayat tunggal, berdasarkan gambar yang diberi dan juga perkataan yang diberi. Okey. Jadi untuk memudahkan kerja kamu, cikgu dah sediakan satu
worksheet, lembaran kerja secara online, ya, secara online. Jadi kamu perlu jawab di sini dahulu sebelum kamu tulis dalam buku aktiviti. Okey. Susun semula perkataan untuk membina ayat tunggal. Kamu cuma perlu susun saja perkataan-perkataan yang cikgu beri ini supaya menjadi ayat tunggal yang lengkap, yang betul. Contohnya gambar nombor 1 ni, ya, perkataan dia mencuci cermin kertas Puan Zaleha dengan kabar surat. Kamu susun nombor 1, okey. Puan Zaleha apa? Ya, supaya dia menjadi ayat tunggal yang lengkap. Itu juga nombor 2, botol plastik Encik Ismail semula menggunakan. Susun semula. Ya, dalam buku aktiviti kamu tadi ada yang telah diberi separuh ayat tersebut. Kamu cuma perlu melengkapkan sahaja. Kemudian nombor 3, tadi dia cuma beri beg mesra alam saja. Jadi di sini cikgu beri penuh, kamu cuma perlu susun. Keempat dan sebagainya lah sehingga habis. Kemudian bila kamu tekan finish nanti, ya, kamu akan dipaparkan markahnya di sini. Kalau betul semua, dapatlah 10/10. Itu maksud dia betul semua. Kalau ada yang salah, dapatlah markah kurang. Jadi selepas kamu menggunakan worksheet ni, lembaran kerja ni, ya, kalau boleh ya, pastikan ianya betul semualah. Ya, barulah kamu salin ke dalam buku aktiviti. Ya, kamu boleh buat berulang kali lembaran kerja ini. Maksudnya selagi tak dapat 10/10, kamu boleh cuba lagi. Ya, walaupun 2-3 kali. Tidak ada masalah. Okey. Jadi murid-murid, cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja. Dan cikgu harap kamu dapat memahami tajuk pembelajaran ini, iaitu ayat tunggal. Apakah yang dikatakan ayat tunggal? Ya. Dan bagaimanakah bentuk ayat tunggal? Ya. Jadi cikgu rasa untuk hari ini setakat ini saja. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.